fikir is very beautiful in terms of it's actually an application of our daily life tau, of the things that happening around us. Okay, daripada kita bangun tidur, so kita wuduk, kita solat, kita jumpa orang, that is all fikir. Okay, then that is where pentingnya memahami secara menyeluruh. Okay, fikir, when I actually belajar fikir, I actually perasan that sometimes we don't really have a fixed answer to something. When someone asks me about apa hukumnya pukul orang, okay, the standard answer will be pukul kan salah, jadi haram. But in fikir, we have to know the situation, the context, the person yang doing the action. For example, kenapa dia pukul? For example, sekali rupanya is like pemerintah memukul seorang penjenayah, then hukumnya boleh ataupun digalakkan, and dah tak ada word haram dekat situ. So itu pentingnya kita kena memahami secara menyeluruh, memahami senario tu, memahami siapa yang buat, memahami siapa yang kena. That is fikir. It also applies to dekat munakahat juga. Kita kena tahu siapa yang that is where my second point. Okay, kita kena tahu kenapa, bagaimana, bila dan siapa. Kerana these factors ni akan memainkan peranan yang besar dan sometimes boleh mengubah jawapannya. For example, yang fatwa mengenai pemindahan ataupun donation of organs kan, pada 1950s atau 1960s is still haram, tapi sekarang halal. Kenapa? Because konteks berbeza. Kirakan the need of the masyarakat pun berbeza pada waktu itu. So bayangkan from haram menjadi boleh, kenapa and bagaimana. So fikir we have to really faham secara menyeluruh lah. Okay, and this termasuk dalam usul fiqh. Pentingnya membaca kitab turas dan mengikut perkembangan semasa. Okay, so dalam segala ilmu also, okay, and dalam munakahat ni juga pentingnya kita baca kitab-kitab ulama terdahulu, so kita faham, okay, kita have the solid foundation of fikir. But at the same time kita kena juga ikut perkembangan semasa. Okay, kita kena ikut perkembangan semasa in terms of what's our context right now, how do we apply hujah-hujah ulama, penulisan-penulisan ulama dulu pada konteks kita sekarang ni yang banyak dah berubah, yang we are living in a digital era right now. Okay, like sekarang pernikahan pun dah ada pernikahan online. So how do we actually take the buku-buku turas ni masuk dalam hidup kita seharian? And when I say that, doesn't mean that ulama belum lagi bincangkan pasal tu. Actually ulama dah bincangkan, ulama dah provide us with all the core principles, all the things that we need. Okay, cuma how do we actually take the tools that ulama kasih tu to actually build something new that can benefit everyone right now. Okay. Okay, perkahwinan, pembentukan institusi keluarga Islam bertitik tolak daripada perkahwinan. Okay, Islam mementingkan this action of perkahwinan, the process, the procedure, the entity of perkahwinan itu sendiri. Okay, because kirakan masyarakat Islam bermula daripada sebuah family bermula daripada ibu bapa dan ibu bapa bermula daripada perkahwinan itu. So Islam amatlah menjaga, because every perkahwinan tu it will actually determine lah how the family like, then how the family like will actually determine how the masyarakat will be like. Okay, perkahwinan merupakan ikatan antara lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab qabul. Perkahwinan merupakan satu peristiwa bersejarah yang tidak wajar dilupakan oleh seseorang yang beriman. So kat sini nanti kita akan belajar dia punya rukun and everything, the ijab qabul. And perkahwinan merupakan satu peristiwa yang bersejarah. Kirakan something yang kita sebagai seorang yang beriman, we have to actually also think about perkahwinan juga. Maybe not for us, but we have to know the knowledge. Okay, we have to know the knowledge. And orang yang beriman akan ikut sunnah Rasulullah SAW kan. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Rasulullah kata siapa yang jauh ataupun menolak sunnahku dan maka dia bukan daripada golongan kami ataupun golongan Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah SAW kahwin, okay. Jadi adalah sunnah juga kalau kita dengan syarat-syarat yang tertentu, dengan purpose yang betul untuk kita kahwin juga. So it's part of daily life lah, it's part of our life and the things that is dituntut oleh kita, dituntut dari kita.
Okay, firman Allah SWT yang bermaksud, maka kawinlah kamu mana-mana yang baik bagi kamu daripada wanita 2, 3 atau 4. Maka sekiranya kamu khawatir bahawa kamu tidak dapat berlaku adil, maka cukuplah seorang sahaja. So dalam ayat ini, okay, there are many hukum. Okay, dia ada hukum ta'adudul zaujat, hukum digalakkan bernikah, okay, hukum syarat-syarat ta'adudul zaujat. Tapi di sini what I'm trying to say right now is that ada dalilnya bahawasanya Allah SWT menggalakkan untuk bernikah. Rasulullah SAW pun bersabda, okay, memerintah kami berkahwin dengan menegah kami daripada membujang dengan tegahan yang keras. Okay, sahabat berkata, dan sabda baginda, kawinlah kamu dan beranak pinaklah kamu kerana sesungguhnya aku berbangga kerana banyak bilangan kamu pada hari kiamat kelak. So antara mungkin purpose of kahwin tu juga untuk mengadakan zuriat, dan zuriat ni kalau lagi ramai lagi bagus daripada segi in general, because it actually tambahkan kirakan tambahkan jumlah orang-orang Islam lah, orang-orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Okay, nikah dari segi bahasa ialah ikatan atau simpulan. Okay, manakala menurut istilah syarak ia bermaksud suatu ikatan atau akad yang menghalalkan pergaulan dan membatas hak dan kewajipan serta tolong menolong antara seorang lelaki dan seorang perempuan yang bukan mahram. So nanti akan dikupas lagi insya-Allah mengenai ini. Okay, nikah itu adalah sunnahku, maka siapa yang benci sunnahku maka sesungguhnya ia bukan dari golonganku.